Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila binti Muraid. Nombor matrik saya AA212377. Pada hari ini saya akan membentangkan latihan industri sesi akhir saya di Majlis Pembandaran Temerloh. Latar belakang Majlis Pembandaran Temerloh. Di Malaysia terdapat 3 bentuk pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Daerah, Majlis Pembandaran dan Majlis Bandaraya. Majlis Pembandaran Temerloh mendapat statusnya sekarang pada 15 Januari 1997. Sebelum itu, ia bergelar Majlis Daerah Temerloh. Majlis Daerah Temerloh adalah hasil gabungan 4 majlis tempatan iaitu Majlis Bandaraya Temerloh dan Mentaka, Majlis Tempatan Kuala Krau, Majlis Tempatan Kedah dan Majlis Tempatan Lancang. Setelah melalui perubahan dan kemajuan, Majlis Daerah Temerloh memohon kepada kerajaan negeri dan seterusnya kepada kerajaan persekutuan untuk dinaik tarafkan kepada Majlis Pembandaran Temerloh. Permohonan ini adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan seperti hasil melebihi RM 10 juta dan penduduk melebihi 100,000. Maka, pada 15 Januari 1997, telah secara rasmi bergelar Majlis Pembandaran Temerloh. Ini adalah pemandangan satelit lokasi Majlis Pembandaran Temerloh. Kita dapat lihat Majlis Pembandaran Temerloh adalah di tengah-tengah bandar dan berhampiran dengan Sungai Pahang. Luas daerah Temerloh adalah 2,251 km persegi dan luas kawasan kawalan adalah 1,442 km persegi dan luas kawasan operasi adalah 156 km persegi. Saya telah ditugaskan di Jabatan Kejahteraan Mekanikal dan Elektrikal. Skop kerja saya adalah membaiki lampu. Penyelenggaraan lampu dilakukan sekiranya terdapat aduan seperti lampu jalan, lampu awam, lampu isyarat, lampu limpah, lampu signature dan lampu bangunan. Selain itu juga, saya telah membaiki peti pembekal voltage rendah atau dikenali sebagai feeder filler. Ianya biasanya terletak di kaki 5 jalan raya. Ianya berfungsi untuk mengambil bekalan tenaga elektrik dari transformer dan mengalihkan melalui fuse ke beberapa litar keluaran. Penukaran komponen dan pembaikan kerosakan feeder filler dilakukan sekiranya terdapat aduan yang mengatakan bahawa lampu tidak menyala. Oleh itu, kami akan datang dengan segera dan memastikan lampu itu hidup dan feeder filler dalam keadaan yang baik. Seterusnya, saya juga melakukan pendawaian lampu pendafloor. Membaiki lampu pendafloor yang telah rosak ataupun terbakar. Kami perlu memerhatikan masalah lampu dan kebiasaannya kami membuat pendawaian baru iaitu menukar lampu pendafloor kepada lampu LED dengan cara mencabut starter dan sambungan balas dan melakukan sambungan direct kepada mantel LED. Dan kami melakukan projek besar seperti lampu botol di atas planet Temerloh dengan menggunakan botol plastik. Ianya merupakan projek baru yang menukarkan botol kita semula kepada lampu botol yang menarik. Penyelenggaraan lampu. Kerja yang saya lakukan di sini ialah sebelum pemasangan pada tiang, saya perlulah memastikan lampu tersebut dalam keadaan yang baik. Contohnya seperti di sini, perbaikian lampu LED OLED dilakukan. Saya menguji lampu LED OLED yang rosak dengan mencabut LED driver dan menggantikan dengan yang baru. Didapati bahawa lampu tersebut menyala dan hanya LED driver yang telah rosak. Selepas diuji, pemasangan lampu LED OLED di tiang lampu dilakukan. Sebelum memasang, saya perlulah mencabut dahulu lampu yang rosak dan pasangkan lampu yang dalam keadaan baik menggunakan konektor. Setelah itu, pemasangan wiring kabel dilakukan di tiang untuk mendapatkan power supply sekiranya lampu dalam keadaan baik tetapi masih tidak menyala. Seperti contoh di bawah ini adalah kerja-kerja pelanggaraan yang telah dilakukan oleh saya bersama saya punya supervisor. Sebagai contoh di sini, saya memasang lampu bangunan, lampu spotlight dan lampu bangunan menggunakan skylift dan lampu jalan raya, feeder pillar. Saya juga membaiki feeder pillar. Sekiranya berlaku kerosakan, kami akan membaiki feeder pillar tersebut dengan menggantikan komponen di dalam feeder pillar tersebut. Sekiranya lampu tidak menyala dan mendapati aduan yang telah mengatakan feeder pillar di kawasan tersebut trip. Sebagai contoh, komponen yang digantikan adalah kontaktor, timer, cut off fuse, MCB, RCCB, main switch, photo control cell point, diameter link dan new flexible rubber cable. Sebagai contoh di sini, saya melakukan pergantian komponen RCCB kepada main switch dan sebelum pemasangan, saya menggantikan main switch yang rosak dan selepas pergantian main switch yang baru. Selain itu juga saya ditugaskan untuk membuat pendawaian lampu pendafloor. Kami membaiki lampu pendafloor yang telah rosak ataupun terbakar. Kami membuat pendawaian baru iaitu menukar lampu pendafloor kepada lampu LED. Caranya ialah dengan mencabut starter dan sambungan balas dan membuat sambungan direct kepada mantel LED. Lampu LED lebih tahan lama dan jimat tenaga.
Sebagai contoh, kerja-kerja pemasangan yang dilakukan oleh saya di sini dan selain itu kerja-kerja wiring juga telah dilakukan oleh saya, sebagaimana saya telah membuat wiring 4 switch soket outlet di bilik penguasa. Barang yang diperlukan adalah 4 switch soket outlet, 2 partition box, 3x7 dan cooler. Dan di sini adalah sebelum pemasangan dan selepas pemasangan yang dilakukan oleh saya. Dan terakhir adalah projek lampu botol. Lampu botol di Esplanade Temerloh dengan menggunakan botol plastik merupakan projek baru yang menukarkan botol kita semula kepada lampu botol yang menarik. Seperti contoh, bahan yang dilakukan adalah wiring kabel, twin flat kabel, mental 15 volt LED bulb, lamp holder, winch holder, lamp holder adapter, botol 1.5 liter dan spray fluorescent. Okey, langkah-langkah pembuatan lampu botol. Potong hujung botol untuk membuat tempat masukkan mental. Tebuk penutup botol untuk membuat tempat masukkan wiring kabel. Setelah itu, botol yang telah dipotong dan ditebuk perlulah dispray. Setelah selesai, botol dan akan dijemur sebelum digunakan. Potong wiring kabel mengikut ukuran yang ditetapkan. Pastikan kedua hujung kabel dipotong secara serong untuk melakukan sambungan kabel yang telah dipotong kepada lamp holder adapter. Pastikan kabel diikat sebelum tutup supaya kabel tidak terkeluar. Seterusnya, masukkan kabel ke dalam lubang yang dibuat pada penutup botol. Ulang langkah yang sama untuk lamp holder seperti mana yang dibuat untuk lamp holder adapter. Seterusnya, pasang mantle LED pada lamp holder tersebut dan masukkan mantle 15 bulb LED ke dalam botol melalui lubang yang dibuat. Kefungsian lampu botol dicuba dengan menyambungkan lampu botol dengan bekalan kuasa. Seterusnya, penutup dan kabel dikam dengan menggunakan glue stick supaya mantle tidak bergerak. Dan thin flat kabel digunakan untuk menjadikan tempat gantungan lampu botol. Winch holder pula akan dipasang pada thin flat kabel supaya boleh disambung dengan lamp holder adapter. Dan akhir sekali, thin flat kabel akan diikat kepada dahan pokok dan disambungkan kepada punca kuasa. Kerja pemasangan dilakukan dengan menggunakan skylift. Di sini adalah hasil kerja lampu botol yang kami lakukan di Esplanade Temerloh. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.